Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video ini kita nak bincang berkenaan dengan tajuk yang sangat penting iaitu berapa modal yang paling sesuai untuk kita mula trading menggunakan robot. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, ini antara soalan yang paling common lah bila kita bagi penerangan berkenaan dengan robot trading. Jadi persoalan yang selalu saya terima adalah berapa modal yang paling sesuai untuk kita mula trade menggunakan robot. So persoalan ini insya-Allah kita akan rungkaikan dalam video ini. Walaupun tidaklah detail, tetapi saya akan bagi penerangan kepada tuan-tuan semua supaya tuan-tuan tahu macam mana cara untuk kita calculate modal bergantung kepada situasi masing-masing lah. Okey. So disclaimer dulu, saya bukan expert dalam ilmu pelaburan. Okey, saya tak ada qualification apa-apa pun tuan-tuan. Saya hanyalah pelabur jalanan biasa sahaja. So tidak ada buy call ataupun anything saranan jual beli dan sebagainya dalam video ini. Perkongsian ini hanyalah untuk tujuan pendidikan sahaja. So fokus kita pada hari ini adalah kita nak bincang berkenaan dengan berapakah modal yang diperlukan untuk kita trade berapakah modal yang diperlukan untuk kita trade apa tuan-tuan? Untuk kita trade kripto menggunakan robot. So ini persoalan sebagaimana saya sebut tadi, ini antara persoalan yang biasalah kita terima bila kita bagi penerangan berkenaan dengan robot trading. So jom kita bincang So sebelum ini saya ada post dalam grup Telegram Crypto at Smart Mind tentang pengiraan modal untuk martingale 7 layers default setting. Okay, default setting yang ada dalam Royal Q at the current moment. Okay, dia menggunakan martingale traditional punya ataupun yang original martingale punya strategi, yang mana dia double. Setiap layer itu dia double dia punya modal untuk averaging down, untuk dipanggil DCA ataupun dollar cost average, yang mana dia akan average down dengan cara beli dengan modal double, yang menyebabkan harga average dia akan sentiasa turun dan dia memerlukan sedikit sahaja rebound untuk dia membuat profit So Tuan Fauzi Tuan Fauzi ada jawab dalam Telegram tersebut. Okay, so dia calculate lah. Assuming first buy 10 USDT. Okay, so dia tambahlah 2 tambah 4. Okay, yang ni maksudnya yang ni first call, second call, third call 8, fourth call 16, seterusnya 32, 64, 128. So dia jadi 254. Okay, darab dengan 10 USDT, kita punya reference kita iaitu first buy in amount darab dengan 4.2, kita punya RM kita 1 USD sama dengan 4.2. So bersamaan dengan 10,668. Persoalannya tuan-tuan, adakah pengiraan ini tepat? Okey, dalam Telegram saya dah bagi terbaik dah tapi bila kita calculate balik, ada sedikit kesilapan yang mana tuan-tuan semua, kesilapan itu penting untuk kita faham supaya kita memahami keseluruhan cara pengiraan modal bila kita nak trade menggunakan robot ini khususnya robot Royal Q lah. Okey. So jom kita tengok apa sebenarnya martingale 7 layers. Okey. Dan kita tengok jumlah ini adakah sama dengan pengiraan yang sebenar di mana ralatnya di sini bukan kata salah, tapi ada sedikit ralat ni Okey. Jom kita tengok ini adalah setting trade setting manual, trade setting default. Okey, default setting yang mana first buy in amount diset sebagai 10 USDT. Okey, dan margin call diset sebagai 7 lah.
Apa maksud 7 ni? Maksudnya 7 layer yang dibuka, yang kita set untuk kita standby buka bila harga turun ke bawah dan menyentuh kita punya level margin call itu. Jadi 7 layer, 7 time. Okey, 7 time ini belum masuk dengan first buy amount. So kalau kita tambah dengan first buy in amount ini 10 USDT, maka dia akan jadi 8 layer lah. Okey, 8 layer. Tetapi sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, okey tak apa, nanti kita bincang kemudian. Seterusnya margin configuration, sekiranya kita klik pada margin configuration, dia akan keluarlah detail layer tersebut. First call, second call, third call sehinggalah seventh call. So di sini kalau kita tengok, dia punya multiple buy in ratio ini, dia layer yang pertama ataupun first call, maksudnya bila harga turun selepas kita membuat first buy in amount, bila dia turun 3.5%, dia akan beli dengan double, iaitu 20 USDT. So 2 darab dengan 10, dia akan jadi 20 lah. Okey, dan seterusnya bila turun 4%, dia akan beli dengan double lagi, iaitu 40 USDT. Dan begitulah seterusnya. So di hujung sekali, level yang terakhir 7 call, okey, dia turun dengan 12%, okey, dan kita akan membuat pembelian sebanyak 1280 USDT. Okey, so cara kita calculate macam ni lah, saya dah summarize dalam bentuk table. Macam ni lah dia punya rupa dia tuan-tuan. Okey, kita beli dengan harga yang pertama, dengan pembelian yang pertama iaitu 10 USDT. Okey tuan-tuan, sebelum kita proceed, bila kita sebut USDT, apa maksud T dekat belakang tu? Ni ramai yang mungkin keliru. Apa maksud USDT? Okey, adakah sama dengan USDT dengan USD? Okey, macam ni. USDT maksudnya US dollar tether, ataupun dia peg. Dia back. Maksudnya dia backup dengan USD punya amount. Biasanya 1 USDT itu sama dengan 1 USD lah. Sebab dia mewakili dia dalam dunia kripto ni, dia tak guna USD tapi dia guna USDT. Ada orang panggil token, USD token. Tapi sebenarnya dia maksud dia tether lah. Dalam dunia kripto, dalam exchange, dia panggil USDT lah. So bila kita deposit amount masuk dalam exchange, kita akan dapat USDT instead of USD. Okey, so itu perbincangan secara teknikal lah. Okey, tak apa. So kita anggap saja USDT itu sama dengan USD lah. So basically kalau first buy in amount ni 10 USDT. Okey, maksudnya ini first layer ataupun pembelian yang pertama kita. Bila dia turun menyentuh first call, dia akan membuat pembelian double, iaitu 20 USDT. Lepas tu dia seterusnya dia turun lagi 40, turun lagi kepada third call, okey, 80, dan begitulah seterusnya sehingga dia sampai 7 call, dan dia punya multiple buy in ratio dia 128. So darab dengan 10, iaitu first buy in amount. Okey, kita akan dapat 1280 USDT. Okey, so total kita adalah 2550. Okey, kalau kita tengok tadi, sekejap. Tadi berapa tadi yang Tuan Fauzi sebut tadi? 254. So di sini kenapa kurang 1? Kenapa kurang mana tadi? Dia kurang 255. 255 yang Tuan Fauzi sebut tadi 254. So di mana satu lagi? Satu lagi Tuan Fauzi lupa nak masukkan first buy in amount ini, iaitu 10 USDT. So bila tambah 1 darab dengan 10, maksudnya 255 lah. Okey. Jadi sedikit saja ralat tuan-tuan. So tak ada isu lah. Kita supaya tuan-tuan jelas macam mana pengiraan modal bila kita set sesuatu strategi di sini. So bila kita campur semua daripada first buy in amount sehinggalah 7 call, dia akan jadi 2550. Dan bila kita darab dengan RM 1 USD sama dengan 4.2 sekarang ni, lebih kurang. Okey, so kita akan dapat 10,710 lah.
Okey, modal kita ini. Yang ni tuan-tuan, sekiranya kita menggunakan original Martingale punya sistem ataupun strategi. Dan ini benda yang saya tak suggest lah, khususnya kepada mereka yang baru terlibat dengan robot trading ini. Kalau boleh jangan kita all in, jangan kita masukkan modal yang begitu banyak yang akhirnya boleh menjejaskan kita punya portfolio, okey, menyebabkan kita terlekat di atas. So itu antara risiko lah bila kita menggunakan Martingale. Yes, dari segi untung, dari segi possibility untuk kita generate untung lagi tinggi, tetapi risiko adalah tinggi juga. So biasa dah lah bila kita nak dapatkan untung tinggi, kita akan take risk lebih tinggi. Tapi untuk permulaan saya tak suggest lah untuk tuan-tuan semua menggunakan teknik Martingale ini. So ada teknik strategi yang khusus lah bila tuan-tuan semua subscribe ataupun join team Smart Mind kita. Nanti dalam step yang keempat bila tuan-tuan dah binding API binding antara Huobi dengan Royal Q dan seterusnya, dah deposit masuk, dah bayar yuran untuk sewa robot dan dah masukkan duit minyak ke dalam app Royal Q sebanyak 20 USDT. Dan tuan-tuan boleh PM saya dan saya akan cuba guide tuan-tuan semua menggunakan modal yang ada saja. Kita suggest tuan-tuan guna saja RM1,000 sebagaimana yang saya suggest dalam 5 step itu. So guna baki yang ada dalam exchange Huobi untuk kita belajar sehinggalah tuan-tuan semua expert, bukanlah maksud expert, sampai tahap tuan-tuan faham apa sebenarnya berlaku di sebalik nombor-nombor itu. Dan bila dah faham macam mana dia berfungsi, macam mana kita generate profit, barulah tuan-tuan boleh top up. Yang tu saya akan guide secara individu lah. Bila tuan-tuan PM saya menggunakan app Royal Q. Itu kelebihan lah kepada mereka yang subscribe yang menggunakan referral code ataupun invitation code yang saya sertakan dalam perkongsian saya sebelum ini. Okey, so ingat lagi tuan-tuan, ini 5 step lah, 5 step kepada sesiapa yang belum yang belum set up robot trading dia. So sekiranya tuan-tuan ingin PM saya untuk saya guide daripada awal sehingga ke akhir, insya-Allah tuan-tuan boleh gunalah referral code ini. Tidak ada paksaan di sini, tuan-tuan boleh subscribe saja sesiapa punya referral code. It's no problem. Saya share apa yang saya mampu share lah. Okey, yang insya-Allah ada manfaat untuk semua lah. Okey, 5 step ini. So cuma nasihat saya untuk step yang kelima, jangan start trading lagi. Selepas tuan-tuan dah habis step yang keempat, okey, tuan-tuan boleh PM saya untuk saya guide untuk kita start trading untuk kita train supaya tuan-tuan faham sebelum tuan-tuan tambah modal dan sebagainya, mengikut risiko, mengikut kapasiti masing-masing. Okey, detail berkenaan dengan 5 step ini saya dah masukkan dalam ruangan description di bawah. Sekiranya ada sebarang persoalan, tuan-tuan boleh turunkan dalam komen. Seterusnya, saya masih lagi mencari 1,000 orang untuk bersama-sama dalam team Smart Mind. So sekiranya tuan-tuan ingin berminat, boleh join. Tak ada sebarang yuran yang dikenakan untuk join team kita. Tuan-tuan semua boleh join group support kita di Crypto@SmartMind, juga free. Tidak ada sebarang bayaran yang kita kenakan. So saya di sini ingin bagi support lah kepada tuan-tuan yang ingin follow Smart Mind team untuk kita bersama-sama dalam robot trading ini. Okey, dan seterusnya pastikan tuan-tuan tahu hukum halal dan haram sebelum terlibat dengan dunia kripto, kerana di sana ada pandangan ulama yang masih lagi skeptikal, yang masih lagi menganggap bahawa kripto ini haram hukumnya. Tetapi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh tengok video saya yang khusus berkenaan dengan pandangan ulama dan juga fatwa semasa berkaitan dengan kripto, yang mana ada juga ulama yang mengharuskannya. Antaranya adalah Suruhanjaya Security kita, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan. Saya kira itu saja untuk kali ini tuan-tuan. Saya minta maaf sekiranya ada sebarang ralat. Sekiranya ada sebarang persoalan, tuan-tuan boleh turunkan dalam ruang komen di bawah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.